Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Rubiah dan Dr. Halim selaku panel penilai bagi pembentangan Viva Projek Sarjana Muda 2. Saya Nur Aina binti Muhammad Rosni akan membentangkan kajian PSM saya iaitu kaedah penyelesaian terbaik bagi mengatasi konflik pewarisan harta pusaka mualaf di Malaysia dan di Singapura. Seterusnya, sedikit pengenalan berkenaan dengan kajian saya yang mana seperti yang sedia maklum bahawa negara Malaysia adalah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Namun, kehadiran saudara baru ataupun golongan mualaf ini bukan satu perkara yang asing. Golongan ini juga mempunyai hak kesamarataan yang serupa yang mana termasuk juga dalam hak pewarisan harta pusaka. Namun begitu, pemilikan harta dan pusaka untuk golongan ini adalah tertakluk mengikut kepada hukum syarak iaitu sama ada melalui hibah, wasiat ataupun faraid. Bidang kuasa bagi pentadbiran dan pembahagian harta pusaka di Malaysia dan di Singapura ini adalah di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 4 Senarai 1 Jadual ke-9 yang mana ia memperuntukkan undang-undang berkaitan dengan harta pusaka berwasiat dan tidak berwasiat. Seterusnya, kedatangan mualaf ini menyebabkan berlakunya konflik pewarisan dalam harta pusaka yang mana golongan mualaf ini seperti yang kita ketahui bahawa seseorang yang bukan Islam ia tidak boleh mewarisi harta pusaka orang Islam. Begitu juga orang Islam tidak boleh mewarisi harta pusaka orang bukan Islam. Disebabkan hal ini, berlakunya konflik seperti konflik kekeluargaan dan juga konflik perkahwinan salah satunya. Seterusnya adalah matlamat kajian yang mana kajian saya ini adalah untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan perbandingan antara pewarisan harta pusaka mualaf di Malaysia dan di Singapura serta untuk mengkaji kaedah penyelesaian terbaik bagi mengatasi konflik pewarisan harta pusaka mualaf. Berikut adalah objektif kajian saya yang mana yang pertama adalah untuk mengkaji kaedah penyelesaian sedia ada bagi mengatasi konflik pewarisan harta pusaka mualaf di Malaysia dan di Singapura. Yang kedua adalah untuk mengkaji kaedah perbandingan antara pewarisan harta pusaka mualaf di Malaysia dan di Singapura. Dan objektif yang ketiga adalah untuk mengkaji kaedah penyelesaian terbaik bagi mengatasi konflik pewarisan harta pusaka mualaf di Malaysia dan di Singapura. Berikut adalah skop kajian bagi kajian saya yang mana yang pertama saya ingin memfokuskan kajian ini kepada konflik-konflik yang sering berlaku dalam pewarisan harta pusaka mualaf di Malaysia dan di Singapura. Yang kedua adalah untuk pengenalpastian kaedah penyelesaian konflik oleh masyarakat Malaysia dan Singapura. Dan data-data kajian ini diperoleh daripada sumber data sekunda iaitu melalui bahan-bahan bacaan kajian-kajian lepas dan melalui kaedah temubual bersama responden. Kepentingan kajian bagi kajian saya adalah untuk memberi kepentingan kepada golongan mualaf yang mana saya ingin memberi pengetahuan serta pendedahan berkenaan dengan konsep pewarisan harta pusaka bagi mualaf. Selain itu, kajian ini juga memberi kepentingan kepada masyarakat yang mana memberikan pendedahan ilmu pengetahuan khususnya kepada golongan belia dan warga emas. Bukan itu saja, kajian saya ini juga memberikan kepentingan kepada waris dan ahli keluarga mualaf itu sendiri yang mana waris dapat memberikan pendedahan serta pengetahuan berkenaan dengan hak-hak mereka ke atas harta peninggalan si mati. Begitu juga kepentingan kajian ini adalah untuk membantu ahli akademik dalam memberi pengetahuan dan menjadikan sebagai sumber rujukan kepada para pelajar dan pekaji lain dalam menjalankan kajian lanjutan yang berkaitan.
Seterusnya berikut merupakan senarai kandungan yang terdapat dalam kajian literatur saya, yang mana yang pertama adalah takrifan. Mu'alaf merupakan golongan yang baru memeluk Islam. Pewarisan adalah penurunan harta atau hak kepada waris, dan harta pusaka adalah harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Seterusnya adalah perundangan, yang mana pengurusan harta pusaka ini adalah di bawah perundangan di Malaysia, di bawah Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Akta memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976, Akta Pencen 1980, Akta 227, dan di Singapura akta yang terlibat adalah Akta Administration of Muslim Law Act, AMLA. Bukan itu saja, pentadbiran harta pusaka ini adalah di bawah Baitul Mal, Mahkamah Sivil, Mahkamah Syariah, Pejabat Tanah, dan juga melibatkan agensi amanah. Bukan itu saja, hak waris mu'alaf, terdapat juga hak-hak waris mu'alaf yang mana mereka masing-masing tidak mewarisi harta pusaka, dan hanya saudara Islam sahaja yang boleh mewarisi harta, dan begitu juga saudara Islam tersebut mewarisi harta tersebut untuk tempoh yang tertentu. Bagi perancangan harta pusaka, terdapat beberapa instrumen perancangan bagi mu'alaf untuk merancang harta pusaka mereka, iaitu melalui hibah, wasiat, harta sepencarian, wakaf bagi masyarakat di Malaysia, dan bagi masyarakat di Singapura, mereka boleh membuat nuzriah ataupun musyarakah. Bagi metodologi kajian saya, yang mana kajian awalan adalah untuk mengenal pasti isu dan konflik yang berlaku, menetapkan matlamat kajian, objektif kepentingan, skop kajian dan metodologi kajian. Bagi kajian literatur, pengumpulan data adalah menggunakan sumber data sekunder seperti jurnal, buku dan laporan kajian lepas. Untuk analisis data, data dianalisis menggunakan kaedah kualitatif. Bagi pengumpulan data adalah secara primer, iaitu melalui kaedah temu bual bersama responden, dan bagi cadangan dan kesimpulan, membuat kesimpulan berdasarkan hasil kajian sama ada mengenai objektif kajian. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan dengan analisis kajian yang saya peroleh. Dalam analisis kajian saya, berikut merupakan profil responden, yang mana responden adalah dipilih dari agensi swasta seperti As-Salihin Trustee Berhad, Wasiah Shop Berhad, Kausa Web Management Sdn Berhad, An-Nur Web Management and Minrich Academy. Seperti yang dinyatakan dalam jadual, berikut merupakan tempoh pengalaman bekerja bagi responden-responden, yang mana kebanyakan kelima-lima responden mempunyai pengalaman 4 ke 5 tahun dan juga 6 ke 10 tahun. Dan kelima-lima responden telah menyandang jawatan seperti Ketua Perunding Harta Pusaka, Penolong Pengurus Bahagian Selatan, dan juga pakar rundingan bagi harta pusaka. Seterusnya, dalam membuat pengumpulan data, pengkaji telah memberi soalan temu bual untuk mengetahui berkenaan dengan pengetahuan responden dalam pengurusan harta pusaka mu'alaf, yang mana antaranya adalah berkenaan dengan hak pewarisan harta pusaka mu'alaf. Hasil daripada temu bual bersama kelima-lima responden, responden berpendapat bahawa mu'alaf ini boleh mewarisi harta pusaka maupun mewariskan harta pusaka mereka sekiranya waris-waris faraid mereka adalah Islam. Tetapi mereka tidak boleh mewarisi harta pusaka keluarga yang bukan beragama Islam, melainkan mereka bersedia untuk
menerima wasiat atau perancangan harta, yang mana wasiat dan perancangan harta ini ia memerlukan persetujuan antara ahli keluarga faraid bagi golongan mualaf tersebut. Dan sekiranya golongan mualaf itu ingin memberikan harta harta mereka kepada waris bukan beragama Islam, ianya boleh dibuat melalui wasiat ataupun hibah, di mana bila seorang mualaf itu memberikan wasiat, memberikan harta pusakanya melalui wasiat, di mana wasiatnya akan terlaksana 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Bukan itu saja, semasa sesi temu bual bersama responden dilaksanakan, pengkaji juga dapat mengenal pasti beberapa konflik tambahan yang berlaku ketika pewarisan harta pusaka mualaf ini dilaksanakan. Yang mana pertamanya, golongan mualaf ini tidak mempunyai keluarga ataupun waris-waris faraid, yang mana disebabkan hal ini menyebabkan harta tersebut terbiar tanpa sebarang pengurusan. Yang kedua adalah konflik kesukaran untuk mencari dan mendapatkan maklumat berkenaan dengan waris-waris, dan ini menyebabkan pembekuan harta dan kerugian ke atas waris itu sendiri, dan juga kerugian juga kepada Baitulmal kerana tidak dapat mencairkan harta tersebut. Bukan itu saja, terdapat juga pertikaian di antara tuntutan keluarga Islam dengan bukan Islam. Tambahan pula, bukan itu sahaja, melalui kajian ini, pengkaji juga dapat mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada konflik pewarisan harta pusaka mualaf, yang mana faktor yang pertama adalah disebabkan oleh tiada kesedaran golongan mualaf ini untuk merancang harta pusaka mereka. Seperti yang didedahkan bahawa perancangan harta yang baik, waris-waris faraid, ahli-ahli keluarga sama ada Islam maupun bukan Islam, melalui ini ia dapat menuntut hak-hak mereka secara adil tanpa sebarang pertikaian yang akan berlaku. Yang kedua adalah disebabkan oleh akta ataupun undang-undang terlibat itu sendiri yang tidak jelas. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu pengurusan dan pembahagian harta pusaka. Seterusnya, melalui sesi temu bual yang dilaksanakan, pengkaji dapat mengetahui penyelesaian terbaik bagi menangani konflik pewarisan harta pusaka mualaf, iaitu melalui perancangan harta. Yang mana hasil temu bual daripada pengkaji dapat mengenal pasti cadangan penyelesaian terbaik yang dibuat oleh golongan mualaf dalam menangani konflik pewarisan harta pusaka mualaf. Antara cadangan penyelesaian yang dikemukakan adalah dengan membuat perancangan harta. Oleh itu, adanya perancangan harta ini, konflik yang berlaku dapat diselesaikan. Bukan itu saja, perancangan harta yang baik ini juga dapat mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan antara waris-waris yang berhak ke atas harta pusaka tersebut. Seterusnya adalah analisis ke atas instrumen perancangan harta bagi harta pusaka mualaf, yang mana wasiat dan hibah adalah antara instrumen yang paling terbaik yang digunakan oleh responden semasa menguruskan pembahagian harta pusaka mualaf. Bukan itu saja, wakaf juga digunakan untuk sebagai instrumen perancangan harta oleh mualaf. Dan bagi masyarakat di Singapura, responden 5 bersetuju bahawa nuzriyah ataupun nazar harta ini dan musyarakah digunakan semasa sesi pembahagian harta pusaka. Seterusnya, hasil daripada temu bual bersama responden,
pengkaji dapat menyimpulkan bahawa pengkaji dapat mengenal pasti bahawa instrumen perancangan harta yang terbaik adalah hibah, yang mana di Malaysia dan di Singapura kelima-lima responden bersetuju bahawa perancangan harta menerusi hibah ini adalah yang paling berkesan dan paling terbaik dalam menguruskan harta-harta pusaka, yang mana mengikut kepada definisi hibah itu sendiri, seseorang penghibah boleh memberikan harta pusakanya kepada sesiapa saja yang dikehendakinya. Ini juga termasuk kepada warisnya yang bukan beragama Islam. Manakala di Singapura, pembahagian harta pusaka ini mengambil kira undang-undang yang ditetapkan ke atas harta yang dimiliki tanpa melibatkan prosedur mahkamah yang lebih rumit dan merugikan. Instrumen hibah ataupun hibah rukbah ini diguna pakai oleh masyarakat Islam di Singapura dalam pengurusan harta pusaka mereka. Hibah rukbah ini adalah satu pemberian secara pemberian milik secara kontrak oleh seseorang terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa sebarang balasan. Seterusnya adalah instrumen perancangan harta yang terbaik selepas hibah adalah wasiat, di mana pengkaji dapat mengenal pasti bahawa di Malaysia kelima-lima responden ini, termasuklah responden dari Singapura, mereka bersetuju bahawa wasiat ini adalah instrumen perancangan harta yang baik selepas hibah, yang mana seseorang individu mualaf yang ingin memberikan hak hartanya kepada ibu bapanya yang bukan Islam, mereka disarankan untuk membuat wasiat yang dipanggil wasiat 1/3 ataupun wasiat 1/3, yang mana wasiat ini adalah pemberian kepada pemberian harta pusaka kepada waris-waris faraid yang waris-waris faraid ataupun waris yang bukan Islam yang memerlukan persetujuan antara ahli keluarga dan ianya berupaya untuk memberikan manfaat. Bagaimanapun di Singapura, mereka ataupun setiap individu, setiap orang Islam yang memiliki harta adalah perlu untuk membuat wasiat yang memenuhi garis panduan yang telah ditetapkan dalam undang-undang di bawah Seksyen 5 Will Act Chapter 352, dan ini adalah bagi memudahkan pengurusan pembahagian harta kepada ahli keluarga dan waris-waris yang ditinggalkan. Seterusnya, terdapat juga instrumen perancangan harta yang boleh digunakan oleh masyarakat golongan mualaf, iaitu dokumen pelantikan wasi, di mana dokumen ini seperti yang dimaklumkan oleh responden bahawa pelantikan wasi ini digunakan di Malaysia, dan yang mana dokumen pelantikan wasi ini adalah digalakkan bagi individu mualaf untuk dibuat ke atas harta pusaka mereka, kerana sistem pelantikan wasi ini merupakan satu kaedah yang digunakan bagi memudahkan urusan pentadbiran harta selepas berlaku kematian, di mana seseorang individu dia telah diamanahkan dan dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan sesuatu perkara selepas kematian ke atas hartanya. Bagi masyarakat di Singapura, mereka boleh juga membuat perancangan harta melalui nuzriah ataupun nazar harta, yang mana nazar harta ini adalah perjanjian atau nazar atas tujuan kebaikan atau keburukan. Mualaf boleh menazarkan keseluruhan hartanya untuk keluarganya, tetapi namun begitu, nuzriah di Singapura ini hanya diaplikasikan ke atas sebahagian harta dan sebahagiannya dibahagikan kepada ahli keluarga yang memerlukan. Seterusnya adalah cadangan dan kesimpulan. Bagi cadangan kajian lanjutan, pengkaji telah menyimpulkan bahawa perancangan harta pusaka adalah kaedah yang terbaik yang perlu dilaksanakan oleh setiap individu yang memiliki harta, sama ada golongan Islam ataupun golongan mualaf, golongan yang baru memeluk Islam.
Seterusnya, oleh kerana kesedaran dalam merancang harta ini semakin lama semakin tidak diberi perhatian dan menyebabkan berlakunya isu-isu yang tidak dikehendaki, kerajaan, individu atau masyarakat perlulah membuat kempen-kempen kesedaran dari semasa ke semasa dan juga dicadangkan supaya kempen-kempen kesedaran ini dilaksanakan sama ada melalui penyebaran maklumat di media sosial atau secara fizikal yang dianjurkan oleh badan-badan amanah negara khususnya di Malaysia. Akhirnya, apa yang dapat disimpulkan oleh pengkaji adalah pengkaji dapat mengenal pasti kaedah penyelesaian yang sedia ada untuk dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai harta pusaka sama ada mu'alaf atau individu yang beragama Islam. Yang mana penyelesaian ini memberi kesan yang positif kepada individu, masyarakat dan negara. Bukan itu saja, pengkaji juga dapat mengetahui bahawa kaedah pengurusan harta di negara Malaysia dan di Singapura adalah berbeza. Yang mana perbezaan yang paling utama dalam urusan pewarisan harta pusaka ini adalah dari segi perundangan yang diguna pakai serta sistem pengagihan harta terutamanya aset perumahan di Singapura. Oleh itu, perancangan harta ini merupakan aspek yang penting dalam memastikan pewarisan harta pusaka ini berjalan dengan lancar dan tiada lagi isu-isu pertikaian hak-hak waris mu'alaf ke atas harta yang ditinggalkan pada masa akan datang. Oleh itu, perancangan dan pengurusan harta pusaka yang berkesan amat diperlukan bagi menghadapi konflik-konflik pada masa kini maupun pada masa akan datang. Berikut adalah sumber-sumber rujukan yang digunakan oleh pengkaji dalam melaksanakan kajian ini. Itu saja, sekian, terima kasih.